Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini jam sekarang ni jam 7 pagi. InsyaAllah Zu akan masak ni nasi ni. Nasi pulut kuning. Zu akan masak pulut kuning bersama dengan rendang ayam. Alhamdulillah ada rezeki Allah bagi. Semalam waktu Zu sampai di hampir sampai di Kenyir dari Gua Musang, pulang dari berjalan-jalan, Alhamdulillah adalah seorang customer tu, dia tanya Zu, masa tu belum sampai dekat Kenyir, rasanya masih lagi dekat area ni, apa ni, Felda Aring ke atas lagi lah, tak silap Zu. Adalah seorang customer, dia tanya macam ni, Assalamualaikum, berapa segantang harga pulut kuning bersama rendang ayam? Okay, Zu cakap lah macam ni kan. Alhamdulillah sampai di Terengganu semalam dalam jam 3 petang. Zu berhenti dulu makan-makan. Lepas tu Zu pergi cari barang. Belum pulang ke rumah, terus cari bahan-bahan untuk buat ni pulut kuning. Alhamdulillah semuanya ada. Syukur Alhamdulillah, satu kedai je Zu singgah, ada semuanya. Hari ni Zu akan masak pulut kuning sebanyak segantang. Dan yang ini orang lain punya ni. Ini family kita punya. Ini 2 kg. Ini lebih ni, InsyaAllah adalah rezeki siapa-siapa nanti tu, yang Allah tulis melalui Zu, InsyaAllah bukan habis ni 2 kg kami makan. Adalah rezeki siapa-siapa kan, Zu pun tak tahu lagi. Lepas tu InsyaAllah nanti Zu akan kukus ni. Ini Zu dah rendam malam tadi, masa jam berapa ya? Jam 9, jam 10. Jam 10 Zu rendam ni pulut, beras pulut campur dengan kunyit. Ada orang letak ni asam keping sekali, tapi Zu tak nak. Zu nak dia warna betul-betul color kuning, tak nak kasih oren pun. Kalau kita masukkan ni asam keping dalam ni, rendam sekali, color dia color oren. Semua boleh, semua ada. Pulut kuning oren sikit-sikit color ada. Pulut kuning color kuning betul-betul pun ada kan, orang jual kan. Okey, boleh cuba semua resepi tu, InsyaAllah. Okey, ini pulut kuning beras baru ni, belum jadi nasi lagi ni. Ini beras pulut yang Zu basuh dan dah basuh. Ini beras pulut yang Zu dah basuh. Teruskan airnya. Okey, sekarang ni Zu akan masukkan garam dan sedikit gula. Sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan masukkan. Lepas tu gaul rata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah berkat ya Allah. Sihat orang yang makan ya Allah. InsyaAllah, amin. Apa ni, kita gaul rata lah. Nanti kita akan kukus. Zu akan kukus, InsyaAllah. Okey, beras ni, beras pulut. Kacaunya tu mesti rata, sebab nanti dah masak, rasanya tu sedap lah, InsyaAllah. Ni Zu akan masak dalam periuk kukusan ni. Periuk kukusan nasi dagang ataupun nasi pulut, ataupun pulut kuning. Lubang dia tu cari yang kecil-kecil macam ni. Inilah kukusan untuk nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lubang yang besar-besar tu biasanya buat kuih. Bismillah. Okey, Zu dah masak dah. Air bawah tu dah hampir mendidih. Zu masukkanlah aja ni pulut, beras pulut yang telah direndam. Kalau kita nak buat nasi nasi dagang pun macam ni. Bezanya nasi dagang tu, kalau beras yam tu, kita campurkan sedikit pulut. Kalau 1 kg beras biasa, kita masukkan dalam 1 genggam beras pulut. Itulah cara buat nasi dagang. Kalau kita nak guna nasi dagang, kalau kita nak guna beras nasi dagang, kalau kita nak guna beras nasi dagang pun boleh.
Ataupun kalau kita nak guna beras basmati untuk buat nasi dagang pun boleh. 1 kg beras tu masukkan 1 genggam. Lebih kurang lah 1 genggam beras pulut. Baru jadi. Kalau tak nak masuk pun tak apa, terpulang lah. Tapi itu resepi yang biasa orang Terengganu buat. Kita kukus beras dulu separuh masak. Nanti kita gaul dengan santan. Okay, Zu suka buat lubang kat tengah tu supaya dia cepat. Lepas tu tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Zu telah kukus 1 raun baru nasi pulut kuning tu. Sekarang ni Zu akan masak rendang ayam. Ayam belum basuh lagi, tapi Zu akan siapkan dia punya rendang dulu. Sebab masak rendang ni lama ya. Ini bawang merah. Ni Zu dah basuh bersih-bersih bawang merah. Zu potong kecil-kecil. Zu nak blender. Ini bawang putih. Ini bawang putih. Ini halia. Ini lengkuas. Zu akan blender semuanya, campur sekali aja, senang. Ini Zu dah blender bawang ni. Lupa nak bagi tahu. Zu nak masukkan ni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bau yang menyedapkan rendang tu. Kalau boleh guna kunyit hidup ya. Okey, untuk buat rendang ni kita masukkan ni santan. Santan ni Zu beli semalam. Waktu sampai dari Cameron Highlands tu, Zu singgah dulu dekat kedai tu, semua ada ayam, ada pulut, ada santan, ada semua ada. Zu beli semuanya kat situ. Masukkan dalam periuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Memasak ni ada 1000 cara. Bukan 1000, beribu-ribu cara. Nak tumis pun boleh. Kalau nak tumis, panaskan minyak dahulu. Masukkan cili giling, masukkan bahan blender, tumis hingga masak, masukkan lepas tu masukkan santan. Tapi Zu tak nak buat macam tu. Zu nak buat cara orang lama-lama, orang tua-tua, orang dulu-dulu. Okey, tambahkan lagi. Zu dah buka api ni, kat bawah tu Zu dah buka api. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi santan. Beras pulut yang sebelah ni dah mendidih tu. Beras pulut yang Zu kukus tu dah mula masak separuh. Nanti Zu nak gaul dengan santan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu Zu masukkan bahan blender. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, halia. Bismillah. Bawang putih ingat ya, tak payah letak banyak-banyak. Kalau tak nak letak pun tak apa, tapi letaklah sikit. Kan sebiji tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan garam. Masukkan sikit gula. Kacau. Nampak tak? Kita nak pekat-pekat ni. Okey, kemudian masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita masukkan cili api yang di blender. Inilah penyedapnya kalau rendang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak nak blender, boleh juga potong. Inilah penyedapnya lah bagi Zu lah. Rendang tak pedas tak best. Tapi kalau ada budak-budak nak makan, janganlah bagi banyak sangat kan. Tapi kalau kita berniaga, kena standard lah rasa pedas dia tu. Kemudian masukkan air asam Jawa ataupun asam keping. Bismillahirrahmanirrahim. Zu masukkan asam keping. Okey, nanti warnanya jadi cantik. Lepas tu Zu nak masukkan juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cili kering. Nak color je. Nak kasih color sikit. Bismillah. Nak kasih color cam. Nak kasih color cun. Okay. Tengoklah. Letak-letaklah macam mana kan. Nak color macam mana. Masukkanlah.
Biarkan dia mendidih. Zu suka rendang ni masuk kemudian ayam. Sebab Zu tak nak ayam tu hancur. Zu akan pecah minyakkan dulu ni. Minyak ni, kelapa ni, santan ni kita pecah minyak dulu. Lepas tu semua dah bahan dah siap, semua pecah minyak, dah masak dah bahan ni. Baru akhirnya Zu akan masukkan ayam. Zu tak suka masukkan awal-awal. Zu tak nak orang ambil ayam tu, alamak hancur, alamak tercabut isi dengan tulang. Tak nak macam tu. Kalau daging, kita boleh masukkan awal-awal. Sebab daging ni sifatnya keras. Okey, didihkan dia hingga dia pecah minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa ni? Okey, ini pulut tadi ni yang kita dah kukuskan. Okey, dah macam ni dah elok dah ni. Kita kena, ni separuh masak ni, belum masak lagi. Okey, kita masukkan santan. Kalau kita kukus beras tu dalam kukusan yang bulat-bulat yang besar tu, kita mesti angkat dahulu beras tu, letak dalam besen yang bersih, barulah kita boleh arong. Orang Terengganu panggil arong ni, gaul santan dengan pulut. Orang luar panggil apa, Zu tak tahu. Okey, ni kita masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan santan. Zu ni pakai pengukus yang kecil, dia punya bulat tu kan, lubang tu. Tak perlulah nak asingkan. Masukkan dalam besen tak perlu. Zu terus masukkan dalam ni. Cuma kalau kita nak mudah, kita letaklah dia atas ni dulu, atas dulang ke, bekas ni letak dalam dulang, tak perlu buang lah, tak perlu keluarkan lah beras tu. Okey, kita arong dulu. Arong ni maksudnya kita kena gaul rata lah. Gaul rata, celah-celah beras ni mesti ada santan, barulah sedap insya-Allah. Biar rata kan. Masukkan lagi santan. Pulut kuning ni kalau dia banyak santan, dia rasa lemak-lemak, sedap lah. Kalau tak nak santan, arong lah dengan air, tapi tak jadi lemak lah. Rasa pulut kuning yang tak ada santan, air je lah, macam kita masak pulut tu, pulut putih tu. Bezanya dia ada kunyit je. Kasih dia rata. Tapi kan kita kacau tu elok-elok lah, tak nak dia hancur. So tak suka kalau hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buat sehingga rasa santan tu cukup. Okey, dah siap. Kalau dah siap, dah rata semua. Ni belum rata ni. Okey, Zu akan ratakan sekejap. Okey, lepas kita arong tu kan, kita buat lubang sikit kat tengah tu, tutup. Lepas kita arong, kita buat lubang kat tengah sikit, tutup dan masaklah macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan serai. Serai ni masuk awal-awal ya, sebelum dia pecah minyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau sebati. Masukkan urut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan ayam. Ayam ni terpulanglah, kalau kita nak potong besar-besar seekor, potong 16 ke 14 ke. Tapi Zu suka potong kecil-kecil. Sebab biasa pulut kuning ni orang tak makan sampai 2 pinggan. Dia biasa makan ambil setengah senduk. Setengah senduk biasa orang ambil, ataupun 1 senduk aja. Lepas tu kalau kita potong ayam tu besar-besar, kalau tetamu kita nak ambil yang kecil, tak ada, dia ambil yang besar lah. Nanti Zu takut membazir, dia buang. Ada orang ni, ada, biasanya kita ni manusia macam-macam kan. Ada yang suka makan ayam banyak, ada yang suka makan lauk tu setakat habis nasi aja. Macam-macam kan. Jadi tak salah kalau kita potong kecil-kecil. Senang orang nak ambil, nak makan. Ambil ikut cukup dia nak.
Tak cukup, dia tambah lagi. Biasa sangat Zu tengok dekat jamuan ke, ambil ayam yang besar-besar, lepas tu makan separuh buang. Kesian kan, menangis rezeki tu. Menangis rezeki, tak nak pergi dekat kita. Bukan menangis apa, tak nak pergi dekat kita sebab kita ni seorang yang pembazir. Bismillahirrahmanirrahim. Zu nak tambah santan. Santan tu nampak berketul sebab dia beku dari peti ais. Okey, kita kacau rata. Tak cukup cili api, tambah cili api. Tapi Zu tak naklah pedas sangat-sangat kan. Kesian kalau ada tetamu orang tu. Kesian kalau ada tetamu customer Zu ni budak-budak nak makan. Kan? Biasanya orang tetamu ni bawa anak. Datang kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi budak-budak makan, besar dapat pahala. Budak-budak tak pandai mengomel. Dia makan, dia sedap, dia semua dia sedap. Budak-budak memang macam tu. Dia anak syurga. Orang syurga macam tu lah. Mulut dia baik. Tak mengomel benda-benda yang tak elok. Kan? Macam budak-budak. Okey, Zu akan gaul rata dan masak sehingga empuk. InsyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah, nasi pulut kuning ni dah masak dah. Cukup dah masak dah satu gantang. Tadi dah masak dah satu round. Ni satu round lagi dah siap lah. Zu tunggu ni je lagi masak. Apa ni? Rendang. Rendang ni belum masak lagi ni. Tunggu nian dulu. InsyaAllah tak lama lagi masak lah ni. Okey, kemudian Zu masukkan tu bawang potong sikit. Lepas tu Zu masukkan hirisan cili api dengan serai. Nak bangkitkan lagi warnanya dan rasanya. Ni dah nak masak ni. Nanti Zu akan masukkan satu bahan yang amat memikat hati. Kalau tak ada yang tu boleh juga, tapi kalau ada lagi baik. Nanti tunggu sikit lagi Zu akan masukkan benda tu. Alhamdulillah hampir masak. Nasi pulut kuning dah masak. Rendang aja tinggal lagi. Masa dah sampai ni untuk dihantar ni. Sekejap aja lagi. Alhamdulillah. Ni bahan semua ni dah sebati dah. Syukur. Alhamdulillah ayam pun dah empuk. Kuah pun dah pekat. Syukur Alhamdulillah. Ini rendang ayam Zu. Biasa je, Zu tak pandai nak masak. Yang pelik-pelik yang lain-lain tu Zu buat yang biasa-biasa je. Alhamdulillah, syukur dikurniakan ilmu. Lepas tu Zu akan masukkan bahan yang Zu cakap tadi tu, yang penyedap tu, iaitu biasa semua orang dah tahu kan, ini daun kunyit. Daun kunyit ni kalau ada 2 helai lagi best. Tapi Zu ada banyak tu aja. Itu pun nasib baiklah tuan kedai tu, pekerja dia pergi ambil belakang rumah dia. Alhamdulillah, dia bagi saja je dekat Zu. Dia cakap sikit sangat. Dia cakap macam tu. Ambil je lah. Sebab Zu beli semua barang-barang ni dekat kedai dia kan. Alhamdulillah, syukur dia murahkan rezeki. Semoga Allah murahkan rezeki dia jugalah. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Kita ni kan nak bagi harta, tak ada harta dekat orang. Nak bagi apa? Nak bagi apa kan? Bagi doa lah. Bagi doa senang. Bagi senyuman, bagi doa, bagi kata-kata yang baik, bagi percakapan yang manis, yang tidak menyakitkan hati. Jumpa orang, buat orang gembira dengan kata-kata yang baik dan mulia. Kalau orang tu kita tahu keburukan dia tu, kita tahu sangatlah keburukan dia, memang jahat betul lah. Memang memang buruk betul lah dia tu. Kan kita tahu, tapi bila kita berdepan dengan dia, cakap perkara elok, cakap perkara baik-baik. Dan kalau kita berdepan dengan orang lain, jangan pernah kita membuka keburukan dia tu pada orang tu. Cakap elok-elok tentang dia. Takkanlah dalam banyak-banyak dia buat perkara atas dunia ni, tak ada perkara yang elok untuk diperkatakan. Mesti ada kan? Kita kan manusia, ada baik dan buruk. Jadi kalau nak cakap hal orang, pilih yang baik-baik. Yang buruk letak tepi. Yang buruk lempar dalam longkang je. Tak payah nak pakai sangatlah perkara-perkara buruk untuk bercakap.
Cakap benda yang baik-baik je lah hari-hari. InsyaAllah yang mendampingi kita semua benda yang baik-baik. InsyaAllah Allah akan murahkan rezeki, Allah akan sihatkan badan, Allah akan panjangkan umur, Allah bagi kita keceriaan, ketenangan, kebahagiaan. InsyaAllah cakap yang baik-baik. Jangan cakap yang tak elok tu. Letak tepi, masukkan dalam longkang, masukkan dalam tong sampah yang tak elok tu. Lupakan, lupakan. Ingat yang baik-baik aja. Kalau kita, untuk diri kita, cuba kita muhasabah pula apa benda yang tak elok aku buat. Macam tu lah. Kan? Jangan kita ngada-ngada pula. Nak fikir, oh aku ni bagus sebenarnya. Aku ni suka derma. Aku ni suka senyum. Tak payah ngada-ngada untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, insya-Allah, semoga Allah aturkan hati kita kan. Semoga kita berfikirlah keburukan kita lah untuk diperbaiki lagi. Alhamdulillah ni semua dah siap ni. Dah siap, Zul nak tutup api dah. Kalau nak keringkan kuahnya boleh keringkan lagi, tapi Zul tak nak sebab nanti dia boleh makan kuah tu bersama dengan nasi tu sebab nasi tu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah siap dah rendang hari ini, hari Ahad. Berapa hari bulan hari ni? 11 ke? Malam tadi yang Terengganu lawan Johor Bola Sepak FC tu. Nombor berapa? Zul lupa lah yang tu. Tak apalah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Semoga dimurahkan rezeki semua. Alhamdulillah, ini nasi. Ini rendang ayam ni dah siap dah ni untuk satu gantang pulut kuning. Zul akan masukkan dalam bekas. Alhamdulillah dah siap dah segantang pulut kuning. Syukur Alhamdulillah semalam baru balik dari berjalan-jalan. Syukur Allah tuliskan rezeki ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Esok ada juga semalam ada juga masuk order nasi biryani untuk hari Isnin esok. Sebanyak tak banyak 21 paket, tapi Alhamdulillah Zul syukur sangat. Walaupun 10 ke 5 ke Zul syukur sangat dah banyak tu rezeki kita ditulis Allah kan. Bersyukurlah. Ya Allah, tambahilah rezeki kami lagi ya Allah. Syukur Alhamdulillah. Ini rendang ayam bersama dengan pulut kuning segantang. Segantang ni boleh makan dalam 40 orang. Tengoklah orang banyak mana dia cedok kan. Tak tahu macam mana, tapi anggarannya tu 35 hingga 40 orang. Kalau biasanya dalam majlis segantang dia boleh makan dalam 50 orang. Sebab kalau majlis biasanya dia tak buat makanan saja, dia buat benda lain lagi kan. Bila campur-campur banyak makanan, boleh makan ramai lagi lah. Macam tu. Atas tuan rumah tu. Tuan rumah biasa tahulah siapa dia jemput, ramai mana, menu apa lagi dibuat. Okey, siapa nak order boleh WhatsApp Zul 011-962-3581 pulut kuning. Semua menu ada, sila request. Bismillahirrahmanirrahim. Yang customer punya dah siap. Ni Zul nak masak yang Zul punya pula ni. 2 kilo. 2 kg pulut untuk buat ni, pulut kuning. Masukkan garam dan gula, gaul. Lepas tu kukus macam biasalah. Ini rendang ayam ni untuk Zul ni. Yang customer dah siap dah. Ini Zul masukkan bawang potong, serai dan juga cili api sikit. Nak bagi kau. Kalau tak nak masukkan pun dah tak apa, sebab tadi dah banyak dah bahan kita letak. Daun kunyit tak ada lah, ada sikit aja. Ada satu je, tak apalah. Bagi rasa dah lah, dah nak macam mana tak ada kan. Tapi daun kunyit ni dia punya lah berhikmahnya, insya-Allah. Baunya, wow. Satu pun dah okey, insya-Allah lah. Tapi kalau ada banyak, letaklah 2, 3 kan. Ni dah masak ni. Alhamdulillah, syukur. Dah masak dah. Ini pulut kuning yang dah siap dimasak ni. Sebenarnya pulut kuning ni dia tak ada ni saja je. Zul bagi tambahan untuk sayuran anak-anak. Acar timun. Tak nak bagi acar timun, bagi timun saja pun tak apa, bagi daun salad pun tak apa. Ini pun tambahan ni sebab Zul lama dah tak makan ikan goreng. Zul goreng ikan tongkol ni satu ni. Lepas tu ini rendang, ni nasi. Jomlah kita makan. Bismillah.